Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulakan kuliah maghrib kita pada malam ini dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى صحابته وآل بيته وعلى من أحبهم إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Waqala Allah Ta'ala dalam Al-Quran Al-Azim: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan berkatalah dengan perkataan yang benar, nescaya Allah akan mengelakkan amalan kamu dan akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Barang sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka sesungguhnya dia mendapat kemenangan yang besar. Subhanallah azim. Hormati sadari dan imam kita sebagai tugas masjid, tuan dan puan muslimin muslimat, ibu ayah dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selama-lamanya lah, sama-sama kita panjatkan tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan inayahnya serta taufik dan hidayahnya pada malam yang mulia ini. Kita sama-sama dapat sampai ke rumah Allah ini untuk solat berjemaah, kemudian mengisi masa kalau nanti masuknya waktu Isyak. Kita niatkan hati kita paksakan diri kita lapangkan masa kita untuk berada dalam majlis tazkirah, majlis ilmu. Mudah-mudahan kita berada dalam majlis ini dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan juga kita berada dalam majlis ini, susah payah kita berada dalam majlis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dalam kita menuju ke syurga insya-Allah, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Sesiapa yang bersusah payah untuk mencari ilmu, berada untuk berusaha menambahkan ilmu pengetahuan, sahalallahu lahu tariqan ila jannah, Allah akan memudahkan jalan yang menuju ke syurga insyaallah. Mudah-mudahan kita yang berada di dalam masjid pada malam ini termasuk dalam apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita untuk memudahkan kita masuk ke syurga yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala insya-Allah. Selain daripada itu, mudah-mudahan kita duduk dalam majlis ilmu pada malam ini juga sedikit sebanyak memberi peringatan. Mungkin ada perkara yang kita dah lupa, kita dah tahu, kalau kita duduk dalam majlis ilmu memberi peringatan. Kalau ada perkara baru, alhamdulillah malam ini kita dapat ilmu baru. Tapi kalau apa yang kita sebut, apa yang kita bincang pada malam ini bukan benda yang baru, sekurang-kurangnya dia memberi tazkirah, peringatan kepada kita insya-Allah. Mungkin ada rakan kita yang tak tahu tapi kita tak sempat nak beramal. Mungkin dengan sebab kita duduk pada malam ini, yang kita sebab beramal itu kita boleh beramal.
ataupun mungkin kita dah beramal, mungkin kita dah sampaikan kepada ahli-ahli keluarga kita di pada malam ini. Mudah-mudahan nanti kita dapat, kita amal dan kita sampaikan kepada ahli keluarga kita, insyaAllah. Mudah-mudahan semuanya kita dan ahli keluarga kita insyaAllah mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita melaksanakan apa yang Allah suruh dan kita meninggalkan apa yang Allah larang, insyaAllah. Selain daripada itu, kita duduk dalam senyum ini juga, mudah-mudahan ia sebagai tanda kita bersyukur di atas nikmat kekuatan kesihatan anggota tubuh badan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Kaki kita boleh melangkah, kita melangkah di tempat yang baik-baik. Allah pilih kita. Kadang kita tak ada kuasa pun nak langkah, tapi Allah yang mudahkan urusan kita, Allah yang pilih kita untuk melangkah ke tempat yang baik. Karena malam ini kita melangkah ke masjid, sudah pastilah bila kita berada di masjid, kita berada di tempat yang baik. Jadi mudah-mudahan supaya kita berada di tempat yang baik juga, saya nasihatkan diri saya juga dan tuan dan ibu yang dirahmati Allah sekalian, untuk sama-sama kita jaga niat kita, niat apa yang kita buat pada malam ini semuanya kita ikhlaskan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dua syarat asas seluruh amal ibadah itu diterima, ada dua. Yang pertama ialah niat amalan yang kita buat itu adalah niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada niat itu tidak dikira sebagai ibadah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, amalan ataupun ibadah tersebut mestilah bertepatan dengan syariat. Apa maksud bertepatan dengan syariat? Kita buat apa yang Allah suruh kita buat, ikut seperti mana yang Nabi ajar, dan kita meninggalkan apa yang Allah suruh kita larang, seperti mana yang Nabi juga ajar kepada kita, perintahkan kepada kita untuk kita tinggalkan. Kita cukup dua syarat asas ini, insyaAllah amalan yang kita buat ini dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal ibadah, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan, ibu yang dirahmati Allah sekalian, malam ini kita akan sambung bacaan kitab kita ada Mufrad susunan Imam Bukhari rahimahullah. Kita sudah berada di kitab yang pertama di dahulu kitab ni, banyak hatian. InsyaAllah malam ini kita akan sambung bab 124, bab al-inbisat ila nas, bab pada menyatakan berlapang dada terhadap orang lain. Saya baca satu hadis, dua hadis, satu, dua, tiga hadis. Dalam ni dia ada bab ni, dia ada Imam Bukhari sudah ada 4 hadis. Terus ingat hadis yang keempat tu, hadis ke-239 tu kita belum baca. Jadi saya nak sambung macam betul tak? Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-239. Hadis ini adalah hadis marfu'. Hadis marfu'. Ini riwayat dia sebenarnya sampai kepada Nabi SAW. Haddatsana Muhammad bin Ubaidillah qala haddatsana Hatim an Muawiyah bin Abi Muzarrid an abihi qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu sami'a udhunayya hatani wa basaru 'ainayya hatani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadayhi jami'an bi kaffayil Hasan Abil Husain salawatullah alaihima wa qadamahu ala qadami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu irqa qala fariqa ulam hatta wada'a qadamayhi ala sadri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftah fak summa qabbalahu summa qala Allahumma ahibba fa inni muhibbuhu atau kama qala. Daripada Muawiyah ibnu Abu Muzarrid Abdul Rahman ibni Yasar, daripada bapaknya, dia telah berkata, aku telah mendengar Abu Hurairah berkata, telah mendengar dua telingaku ini, dia berkata dia telah mendengar dua telingaku ini dan telah melihat kedua mataku ini akan Rasulullah SAW telah mengambil dengan kedua tangan baginda Nabi SAW akan tapak tangan Hasan dan Husain salawatullah alaihima
Dan kedua tapak kakinya di atas tapak kaki Rasulullah SAW. Lalu baginda SAW bersabda, naiklah. Abu Hurairah berkata, lalu naiklah yakni kedua-dua cucu Nabi SAW, Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain, sehingga dia telah meletakkan kedua tapak kakinya di atas dada Nabi SAW. Kemudian telah bersabda Nabi SAW, bukalah mulut kamu. Kemudian Rasulullah SAW telah menciumnya. Kemudian Rasulullah SAW telah bersabda, ya Allah, cintailah dia kerana sesungguhnya aku mencintainya. Jadi dalam riwayat ini ringkasnya menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW sangat sayang, sangat cinta kepada Sayyidina Husain dan juga Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain, kedua-dua cucu Nabi Islam. Dan Nabi suruh kita juga mencintai kedua-dua cucu mereka ini, keluarga Rasulullah SAW. Baik, Nabi pun sayang, sama juga kita kan. Kita tu kalau dengan cucu ni, bagi yang ada cucu lah kan, bagi yang ada cucu kadang-kadang sayang dan kasih kepada cucu tu kadang-kadang melebihi dengan anak dia kan. Anak minta tak bagi, tapi kalau cucu minta dia bagi. Penat macam mana pun, kalau anak ajak pergi mana-mana mungkin tak bagi, tapi kalau cucu dia tak gamak. Tak gamak. Cucu buat macam mana pun dia boleh tahan marah, tak marah. Tapi kalau anak dia silap sikit, dia silap, kena marah, kena dengki dan sebagainya. Itulah. Jadi kita dengan cucu-cucu kita begitulah. Ingat pada masa ni ramai yang dah bercucu kan. Ramai yang dah bercucu. Kalau yang Allah saya nampak lah kan, dengan mata tengok kan macam mana ayah saya dengan cucu-cucu dia tu. Baik. Dia boleh, kalau cucu tu menangis sikit kan, bukan dia akan marah. Biar lama kenapa macam-macam. Sebab sayang kepada cucu. Jadi dalam ayat ini sebut kita juga disuruh sayang kita kepada ahli bait keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang kedua itu hadis ke-100, bab yang ke-125. Bab at-tabassum. Bab at-tabassum. Mana bab pada menyatakan senyum. Bukhari susun dalam bab ini berkait dengan senyum. Senyum. Mudah kan? Mudah ya. Tapi mudah-mudah pun kadang-kadang kita jumpa dengan orang yang susah juga nak senyum. Baik, hadis yang ke-250. Hadis ke-250, hadis marfu' juga. Hadatsani Ali bin Abdullah qala hadatsana Sufyan an Ismail an Qais qala sami'tu Jarir radhiyallahu anhu yaqulu ma rani Rasulullah SAW منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك فدخل جرير. Daripada Qiyas, dia telah berkata, aku telah mendengar Jarir radhiyallahu anhu berkata, tidaklah Rasulullah SAW melihat kepada aku sejak aku masuk Islam melainkan senyuman pada wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah bersabda Rasulullah akan masuk daripada pintu ini seorang lelaki yang baik lagi berkat. Atas wajahnya terdapat usapan para malaikat. Kemudian telah masuklah Jarir radhiyallahu anhu. Jarir bin Abdullah. Jarir bin Abdullah. Dia merupakan sahabat yang masuk Islam selepas daripada pembukaan kota Mekah. Lewatlah masuk Islam, lewat. Jarir ini orang yang baik, orang yang orang baik, orang yang penuh dengan senyuman dan sebagainya. Jadi riwayat ini menunjukkan bahawa Nabi SAW ni wajah Nabi sentiasa tersenyum. Wajah Nabi
sentiasa tersenyum. Dia ada lagi dari lain berkaitan dengan senyum ni. Selain daripada itu saya buat juga riwayat Abu Zar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Mana senyuman kamu di hadapan saudara kamu, yakni sesama Islam, adalah dikira sebagai sedekah. Jadi kita senyum tu sedekah. Senyum tu sedekah. Kita kalau tersenyum ni tak payah guna duit, tak payah guna apa, sekadar senyum. Kalau mulut nampak gigi sikit, senyum kat orang, dia dinilai sebagai sedekah. Cuma ada siapa saya dengar ceramah ni kata Ustaz Syamsul dekat kira ada agak tempat sedekah yang sedekah tu dia tak boleh pakai senyum. Tabung masjid tak boleh senyum. Senyum je tak eri kan. Memanglah senyum tu sedekah kan. Kita kalau tabung masjid tu lalu tabung mak tu lalu tak boleh senyum ya. Walaupun senyum tu sedekah. Masa tu sedekah dia bukan duit kita lah. Baik. Begitu juga dalam riwayat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, innahum la tasa'un an-nas bi amwalikum walakin liyas'ahum minkum bastul wajhi wa husnul khalq. Sesungguhnya kamu tidak boleh menarik hati manusia dengan harta. Kita tak boleh paksa orang, hati orang ni dengan harta kita. Akan tetapi Nabi, kamu boleh menarik hati mereka dengan wajah berseri dan juga akhlak yang mulia. Bastul wajhi, wajah yang berseri. Wajah berseri ni mestilah dengan senyum, muka manis dan sebagainya. Itu boleh menarik orang. Dan juga akhlak mulia. Sebab tu senyum merupakan salah satu sunnah dan juga akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kalau kita ini orang yang susah nak senyum ke orang dan sebagainya, kita baikilah. Senyum kan, senyum. Ketawa lain pula. Hadis lepas ni dia cerita pasal bab ketawa. Imam Bukhari mula disusun dengan senyum dulu. Sebab itu dari sini baginda Nabi adalah orang yang paling banyak senyumannya. Senyuman dalam Nabi SAW untuk kawan dan juga lawan. Kawan dan juga lawan. Baik. Kalau saya buat sikit catatan sini. Banyak kelebihan apabila kita memberikan senyuman kepada orang lain ataupun kita melemparkan senyuman kepada orang lain. Salah satunya adalah apabila kita tersenyum pada orang lain ni, biasanya orang yang tersenyum ni dia akan ramai kawan. Orang yang muka manis dengan orang lain ni biasanya dia akan ramai kawan. Berbeza berbanding dengan orang yang muka masa nak marah je, biasanya orang ini tak ramai kawan. Tapi orang yang mudah mesra kan, orang mesra ni bisa dia senyum saya, dia ni orang akan ramai kawan. Sebab kita orang yang tersenyum ni memiliki daya penarik yang tersendiri. Orang yang suka tersenyum akan membuat perasaan orang di sekelilingnya sentiasa senang dan juga tenang. Dan orang yang duduk sekeliling kita tu rasa senang dan rasa tenang. Biasa kalau kita duduk ada kawan kita yang marah-marah, kita pun tak apa tenang, tak apa senang. Jadi alhamdulillah yang ada dalam masjid ni insya-Allah semuanya jenis yang senang dan juga tenang ya, insya-Allah. Apa lagi kelebihan orang buat senyum ni? Senyum ni dia kata boleh menghilangkan stres. Kita pun orang diri sendiri tu pun menghilangkan stres dia kadang-kadang. Begitu juga dengan orang lain. Kita duduk dalam organisasi, pergi jumpa bos, kita ada masalah, bos pun tenang senyumnya kan, dia tenang, kita pun tenang. Itu senatullah, fitrah lah, macam itulah. Kalau
Orang senyum kita akan jadi senyum. Kita yang ada banyak masalah pun, kita cerita masalah kita pada kawan kita, pada orang lain, dan kemudian dia respon masalah kita tu dengan penuh senyuman. Walaupun dia mungkin tak boleh bantu, tapi dia dengan senyuman dia layan kita pun dah jadi tenang. Itu antara kelebihan. Dan ada juga disebut di sini, senyuman ni boleh dikata boleh meningkatkan sistem imun tubuh badan kita. Allah Alam kan. Tapi saya rasa yakinlah sebab Nabi SAW ni orang suka senyum, suka senyum. Bila itu sudah pasti ada kelebihan, insyaAllah. Baik, ada juga yang dia ditulis kat sini, senyum ni boleh menurunkan tekanan darah. Apa yang ni? Ada darah tinggi kan? Perbanyakkanlah senyum. Jumpa orang senyum, kena hati-hati jangan senyum seorang-seorang. Seorang-seorang pun masalah itu boleh menimbulkan fitnah dan sebagainya kan. Jadi sakit, kerobat, susah apa? Ini senyum dengan orang, jumpa orang senyum, dia boleh menurunkan tekanan darah. Wallahu a'lam. Ya. Dan senyum juga dia kata boleh membuatkan kita ni nampak muda. Mungkin umur tu mungkin nampak muda kan. Banyaklah kelebihan ni. Ada 3 perkara ini kan. Jadi kita biasakan diri kita dengan senyuman, insyaAllah. Banyak kelebihannya. Baik, hadis yang ke-251. Haddatsana Ahmad bin Isa qala haddatsana Abdullah bin Wahab qala akhbarana Amr bin Al-Haris anna Aban Nadri haddatsahu an Sulaiman bin Yasar an Aisyah radhiyallahu anha zawj Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahikan qattu hatta ara minhu lahawati innama kana yatabassamu Allah. Qalat wa kana idza ra'a ghaiman aw rihan 'urifa fi wajhihi faqalat ya Rasulullah inna an-nas idza ra'aw al-ghaib farihu raja'a an yakuna fihi al-maqar wa araka idza ra'aitahu 'urifat fi wajhika al-karaha faqala ya Aisyah ma yu'minni an yakuna fihi 'adab azza qawmun birrih wa qad ra'a qawmun 'azab minhu faqalu hadha 'aridun mubtiluna. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, bukan isteri Nabi SAW, beliau telah berkata, aku pernah sama daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW, beliau telah berkata, tidak pernah sama sekali aku melihat Rasulullah SAW ketawa sehingga aku nampak anak lidah ataupun tekak baginda Nabi SAW. Aisyah kata dia tak pernah tengok Nabi SAW ketawa sehingga nampak yang buka mulut luar lah, gitu kan. Ketawa yang kuat. Sesungguhnya adalah baginda Nabi SAW senyum je. Dia berkata Aisyah radhiyallahu anha adalah baginda Nabi SAW apabila melihat awan atau angin, maka dikenali pada wajah baginda Nabi SAW. Maka aku telah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya manusia apabila melihat mereka itu akan awan mendung, maka mereka merasa gembira dengan harapan ia membawa hujan. Sedangkan aku melihat engkau melihatnya, kelihatan pada wajahmu rasa tidak suka. Nah, Aisyah tengok Nabi, tapi muka Nabi lain. Muka Nabi macam tengok apa? Awan angin ni, Nabi tak nampak gembira tu, kan? Nampak lain. Nampak macam apa kata? Macam sangat pada wajahmu rasa nampak macam tak suka kepada bila tengok awan dan juga angin. Lalu Rasulullah SAW telah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, apakah itu akan menjadikan aku tenang sekiranya padanya adalah azab? So pada awan dan angin itu ada azab. Ada satu kaum telah diazab dengan angin. Okey, ada satu kaum dengan angin. Kaum tersebut
Kaum Nabi Lut, mereka ni diazab oleh gempa bumi dan juga angin kencang. Itu antara kaum yang menerima azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui angin kuat, angin kencang. Nabi Lut ni apa masalah ya? Apa panggil apa? Mereka ni terlibat dengan homoseks. Homoseks. Dan sungguh telah melihat satu kaum akan azab daripadanya. Lalu mereka telah berkata, ini ialah awan yang akan membawa hujan kepada kita. Haza aridun mumtarina. Maknanya ada juga awan yang membawa azab ni. Dia berkata ini adalah hujan rahmat. Di ayat yang ke-34 ni dari surah Al-Aqaf. Jadi saya nak bawa sikit kisah Al-Aqaf ni, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi memberi peringatan kepada bangsa dia, kaum dia, kaitan dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat ini disebut sebagai hadza aridun mumtarina. Dia dalam ayat tu sedikit diambil daripada ayat yang ke 24 dalam surah Al-Aqaf. Sebelum ayat 24 ini, dia bermula dengan ayat 21. Ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wazkur akha 'adin id anzara qaumahu bil ahqaf wa qad khalatil nuzur min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah inni akhafu 'alaikum 'adzab yawmin 'azim. Ayat 21. Kata Allah, dan ingatlah peristiwa Nabi Hud bersama kaum 'Ad, kaum dia ketika ia memberi amaran kepada kaumnya yang tinggal di lembah Ahqaf. Surah Ahqaf ni, surah Al-Ahqaf tu nama tempat, salah satu tempat, nama dia lembah Ahqaf. Sedang ini amaran itu samalah seperti amaran-amaran yang telah diberikan oleh rasul-rasul yang terdahulu daripadanya dan yang datang sesudahnya. Maksudnya peringatan-peringatan, amaran-amaran diberikan oleh Nabi kepada umat. Cuma disebut ayat ini berkaitan dengan Allah sebut tentang Nabi Hud telah beri peringatan kepada kaum dia. Apa peringatannya? Janganlah kamu menyembah melainkan Allah. Sesungguhnya aku bimbang kamu akan beroleh azab hari yang besar, yakni dalam keadaan huru hara. Nabi Hud pesan kepada kaum dia jangan menyembah selain Allah. Sebab apa? Dia bimbang akan ditimpa azab yang besar. Itu ayat 21. Kemudian ayat yang ke-22, kaum dia jawab, qalu ajitana lita'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kuntum minas sadiqin. Mereka menjawab, adakah engkau datang kepada kami untuk memesongkan kami daripada menyembah Tuhan-Tuhan kami? Kan? Kaum dia jawab, datang ni nak suruh kami jangan sembah Tuhan-Tuhan yang telah kami sembah ni. Kemudian nampak ni betapa orang kata biadabnya, kan? Maka bawalah azab siksa yang engkau janjikan kepada kami itu jika betul engkau orang-orang yang benar. Fa'tina bima ta'inna in kunta minas sadiqin. Kau dia kata, kalau dah kamu kata ada azab siksa ni, tunjukkan kami, bawalah kepada kami. Kemudian Nabi Hud kata apa? Ayat yang ke-23, qala innamal 'ilmu 'indallah wa uballighukum ma ursiltu bihi walakinni arakum qauman tajhalun. Nabi Hud berkata, sesungguhnya ilmu pengetahuan, yakni tentang kedatangan azab itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tugasku yakni hanya menyampaikan kepada kamu apa yang aku diutuskan membawanya. Tetapi aku lihat kamu satu kaum yang jahil. Nabi kata apa? Aku lihat kamu satu kaum yang jahil, yakni akan tugas Rasul. Maknanya mereka ni tak faham tugas Rasul ni, membawa peringatan kepada kaum ni. Kemudian ayat ke-24, dalam ayat ni yang dalam hadis salah satu ayat seperti itu daripada ayat 24 ni lah.
فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. Maka mereka, apabila mereka melihat azab itu sebagai awan yang menghala ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan membawa hujan kepada kita. Kan? Allah turunkan awan. Kemudian kaum Ad ini kata, ini awan yang akan membawa rahmat. Memang mereka menanti, menunggu hujan. Mendengarkan kata-kata demikian, Nabi Hud berkata, tidak, ini bukan awan yang membawa hujan rahmat ni, hujan ni. Bahkan itu adalah azab yang kamu minta disegerakan kedatangannya, iaitu angin yang membawa azab siksa yang tidak terberi sakitnya. Kemudian ayat ke-25, tudammiru kulli syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qauman mujrimin. Azab dia apa? Yang akan menghancurkan, yang menghancur leburkan segala-galanya dengan izin Tuhannya. Setelah azab itu menimpa mereka, maka menjadilah mereka punah banah. Tidak ada yang kelihatan melainkan tempat-tempat tinggal mereka. Demikianlah kata Allah, kami membalas kaum yang berdosa. Jadi ini peringatan juga kepada kita, kan? Maknanya jangan kita, mulut kita bersama, jangan kita mencabar, jangan kita cakap lebih, cakap sombong. Sebab azab Allah boleh bila-bila masa. Sebab tu Nabi tadi dia takut dia sebut awal ni kita boleh tengok sono jangan. Tapi dalam surah Nabi nampak ada kaum yang diazab dengan awan. Tapi berkaitan dengan hujan ni ada banyak-banyak juga riwayat lain misalkan, ya. Sebab tu kalau kita disuruh kita doa apa, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma fihi. Kan kita nampak, kan kita nampak awal tu minta berlindung daripada Allah, daripada keburukan yang terdapat di dalamnya. Dan bila hujan turun, ribut apa semua, kan doa Allah masayyiban Allah masayyiban nafi'ah, kan kita minta hujan itu adalah bermanfaat. Itu doa di dalam riwayat Nabi sebutlah. Allah a'lam. Baik, itu bab senyum. Kemudian yang seterusnya adalah bab yang ke-126, bab al-dhahik. Bab pada menyatakan ketawa. Tadi senyum, ini bab ketawa. Hadis yang ke-250, hadis marfu', haddatsana Sulaiman bin Dawud Abu Rabi' qala haddatsana Ismail bin Zakaria qala haddatsana Abu Raja' an Makhul an Wasilah bin Asqa' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aqilla dhahik fa inna kasrat dhahik tumitul qalb. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, telah bersabda Nabi SAW, sedikitkanlah akan ketawa, kerana sesungguhnya banyak ketawa itu mematikan hati. Aqillah dhahik fa inna kasrat dhahik tumitul qalb. Nabi sebisa kita bukan tak boleh ketawa, tapi sikit-sikitlah. Kenapa? Karena ketawa yang lebih, ketawa yang banyak ni boleh mematikan hati. Boleh mematikan hati. Ini kalau kita lihat dalam di tempat kita ni, banyak program-program, kan, dibuat untuk apa? Kita ketawa, kan, dibuat untuk kita ketawa. Ingatlah hati-hati lah, bukan nak kata tak, itu cuma kena berhati-hati. Mungkin orang buat kita ketawa tu memang itu dia punya apa, sumber pendapatan dia, rezeki dia, kan, kerjaan dia. Kalau tak ada pun stres kat kita, kan. Cumanya jangan
Jangan lebih. Ini semua benda tahu, semua benda nak seronok sehingga mana yang kita akan mati ni, sehingga dia lupa kepada akhirat sampai tak ingat dosa. Itu disebabkan apa nama? Hati mati tu. Bahkan hati mati tu sebab terlampau seronok. Terlampau seronok. Orang yang seronok ni bila terlampau seronok ni biasanya kita lupa. Kita akan lupa. Sebab tu kalau saya buat kat sini sikit, dia kata apa? Yahya bin Mu'az Ar-Razi kita ada 4 perkara yang menghilangkan tertawa seorang mukmin. Dia macam nak kurangkan kita ni suka seronok-seronok sekarang ni kan. Ada 4 ada 4 perkara nak kurangkan. Pertama, kena memikirkan tentang akhirat. Itu akan kurang sikit lah, slow sikit. Kalau tak ingat akhirat, ingat dunia lah, memang kata apa? Nak seronok je lah. Nak seronok je. Yang kedua, kita sibukkan diri untuk mencari keperluan hidup kita. Apa keperluan hidup kita? Ilmu dunia dan juga untuk akhirat kita. Keperluan mencari nafkah untuk diri dan juga keluarga kita. Jadi kita sibuk dengan benda tu, dia akan kurang sikit tertawa ni akan kurang. Sebab kita sibuk dengan urusan-urusan lain. Kita duduk dalam majlis pada malam ni kan, kita duduk dalam majlis yang memang dibuat khas untuk tawa kan. Duduk malam ni, so kita kurang tawa sikit. Tapi kalau kita duduk tempat-tempat yang duduk depan TV tengok macam-macam program-program ni, bahkan mungkin kita akan, bila kita tahu banyak tu, dia akan kita lupa kepada akhirat. Yang ketiga, kata Yahya bin Mu'az, nak menghilangkan kita ni banyak ketawa ni, sering memikirkan tentang dosa kita. Fikirkan dosa kita. Bukan dia sebut ni guys, saya petik daripada ni lah tulisan ni kan. Fikir tentang dosa. Saya kita ni kalau fikir tentang dosa akan rasa penyesalan. Orang yang lupa maksiat dan sebagainya, sebenarnya dia lupa tentang dosa. Orang yang fikir tentang dosa, dia akan jaga diri dia. Dia akan lebih berhati-hati, dia tak buat benda-benda yang boleh, benda-benda yang lawa, benda-benda maksiat sehingga kan bukan saja menghilangkan dosa, takut bertambah dosa lagi. Sebab kadang-kadang dalam bertawa, dalam gelak tawa tu kadang ada ada macam-macam. Sehingga kan ada yang sanggup fitnah, sanggup mempersedakan agama dan sebagainya. Nak suruh orang ketawa. Kita jaga lah. Dan yang keempat, dia kata kita kena fikirkan tentang musibah ujian ini boleh datang pada bila masa. Bala ni kemudian boleh datang pada bila masa. Takut-takut Allah cabut nyawa kita dalam keadaan kita terlampau seronok kan, sehingga terlupa pada dia. Bila masa? Betul tak? Bila masa? Jadi kita kena ingat. InsyaAllah kalau kita sibuk dalam fikirkan tentang 4 perkara itu, InsyaAllah kita boleh kawal sikit. Bukan tak boleh seronok, tapi kita manusia ni kena ada seronok juga. Kalau tidak, dia akan jadi stres. Sebab fitrah manusia memang nak happy, nak senang kan, ketawa sikit kan. Yang disebut ni ada bila ni adalah ketawa yang berlebihan. Kemudian hadis yang ke-253. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن إبراهيم بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكسر الضحك فإن كسر الضحك تميت القلب. Kama qala, riwayat yang lain tapi cerita benda yang sama. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian banyak ketawa, kerana sesungguhnya banyak ketawa itu akan mematikan hati. Hadis yang ke-254. Haddatsana Musa qala haddatsana Rabi' bin Muslim qala haddatsana Muhammad bin Ziyad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rahtin min ashabihi yadhakuna wa yatahaddasuna faqala walladhi nafsi biyadihi
law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaytum katsira summa salafa wa abqa al-qaum wa awha Allah azza wa jalla ilayhi ya Muhammad lima tuqadditu ibadi faraja an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala abshiru wa saddidu wa qaribu atau kama qala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Nabi SAW telah keluar menghampiri sekumpulan daripada sahabat. Nabi keluar berjumpa dengan sekumpulan sahabat Nabi SAW. Baginda Nabi SAW yang sedang ketawa, sahabat baginda Nabi SAW yang sedang ketawa dan saling berbual. Nabi berbual kepada sekumpulan sahabat yang seronoklah sedang ketawa. Lalu Nabi SAW telah bersabda, demi zat yang diriku berada dalam kekuasaannya, sekiranya kalian tahu apa yang aku tahu, nescaya kalian akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Kemudian Nabi SAW meninggalkan tempat tersebut dan telah menangislah mereka. Sebab Nabi kata kan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, mengapa kau putuskan harapan hamba-hambaku? Lalu baginda Nabi SAW kembali kepada mereka. Kemudian telah bersabda Nabi, bergembiralah kalian, bersegeralah kalian dan mendekatkanlah kalian. Ubashiru. Nabi kata, Nabi dia sedih harian. Nabi kata tadi, tak apalah bergembira, tapi dengan keadaan yang tidak melampau, tidak melampau. Ubashiru itu maksudnya kalau dalam buku tulis kita tulis, bergembiralah kalian wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala redha terhadap amalan kalian yang sedikit dan akan membalasnya dengan pahala yang banyak. Maksudnya apa? Bergembiralah dengan keadaan yang terkawal yang sedikit, jangan berlebih-lebihan. Sebab apa? Orang yang banyak ketawa ni di hari akhirat juga akan diazab dan sebagainya. Allah Ta'ala. Kemudian bab yang ke-127. Bab ke-127 ni insya-Allah kita akan sambung pada minggu depan. Bab ni nak cerita kalau Nabi bercakap dengan orang, dia tak orang panggil belakang, bukan Nabi buat macam tu ya, tak. Nabi akan pusing sekali badan dia. Itu bab tu insya-Allah kita akan baca pada minggu depan. Apa cantiknya ada akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam masyarakat kita kadang-kadang kan, kita sudah berlipat bunyi. Tangan walai, muka walai. Ada lagu kita kan? Ada banyak ni. Kadang-kadang saya mungkin terbuat juga. Sedangkan kalau ikut akhlak Nabi tunjuk, salam dengan mata muka semua tengok je. Ini kita tidak kan? Kata itu ya begini. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kuat semua akan diberi rezeki. Mudah-mudahan kita mesti pada malam ini insya-Allah. Mohon kepada kita sama-sama kita amalkan, mudah kita menjadi Islam yang penuh dengan akhlak mulia dalam kehidupan kita. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا ومعصوما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.